Kita kembali semula dalam kerusi panas ini. Kita lanjutkan perbincangan kita ini berkaitan tentang soal kecelaruan gender, di mana kita ingin mencari ataupun menangani budaya hidup sonsang yang semakin berleluasa. Kalau boleh saya berkata begitu. Kita ada tetamu Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator Datuk Dr. Masyidah Ibrahim, untuk kita bahaskan bersama tentang isu ini. Baik, Datuk Doktor, kita tadi sebelum berhenti kita ada menyebut tentang fatwa mengharamkan pengkit pada tahun 2008. Apa jadi? Fatwa ini telah dikeluarkan oleh Muzakarah Jawatankuasa Majlis Fatwa Kebangsaan yang telah bermuzakarah kali ke-83 yang berlangsung di Kota Baru, Kelantan, yang mana Jawatankuasa telah memutuskan bahawa perbuatan perempuan yang membuat penampilan seperti lelaki atau lebih dikenali sebagai pengkit ini adalah haram. Tetapi keputusan ini harus diwartakan di negeri untuk menjadi sebagai satu enactment yang boleh diambil tindakan. Maknanya penguatkuasaan ini hanya boleh diambil apabila peringkat negeri-negeri mengambil fatwa ini untuk diwartakan ataupun digazetkan. Jika tidak digazetkan, dia akan tinggal sebagai fatwa sahaja dengan tanpa tindakan boleh diambil pada mereka yang berkelakuan seperti itu. Jadi sekarang ini belum ada mana-mana negeri yang mengambilnya ataupun menggazetkannya? Saya rasa saya kena semak balik beberapa negeri di sini, tapi telah ada negeri yang bila Jawatankuasa ni bermuzakarah, dia ada wakil daripada tiap-tiap negeri, dan tiap-tiap negeri ni harus bawa pulang ke tempat atau ke negerinya untuk dibentangkan pula kepada Majlis Agama, dipersetujui dan diwartakan sebagai satu fatwa yang boleh diambil tindakan. Adakah disebabkan oleh percanggahan di setiap negeri tentang soal hukum hakam ataupun soal undang-undang kecil ini menyebabkan susahnya untuk menegakkan sesuatu? Dia tidak bercanggah, tetapi sejauh mana seriusnya tiap-tiap negeri untuk mewartakan. Jadi apabila Jawatankuasa fatwa telah membuat keputusan, bermakna dia adalah keputusan bersama, kerana mereka yang berada di dalam Jawatankuasa ini adalah mufti daripada tiap-tiap negeri itu sendiri. Jadi dia adalah satu persetujuan. Cuma sejauh mana perkara ini akan dibawa untuk dijadikan sebagai akta yang digazetkan, itu saja. Jadi tidak ada percanggahan sebenarnya di sini. Persetujuan, tetapi tindakan selanjut selepas itu untuk diwartakan sehingga menjadi satu akta di mana boleh diambil tindakan di situ, seperti fatwa merokok dan sebagainya. Okey, baik. Kita ada memanggil untuk waktu ini siapa di talian? Hello. Ya. Good evening. Good evening. I'm Kanan here from Klang, Salam. Baik. Okay. A question to you, Dato'. Okay. Yes, Mr. Kanan. Whatever we talk just now is all talking about the enactments that actually relating to the Muslims in Malaysia. Yeah. Okay. But this transgender problem is not related to Muslims alone. There were a lot of non-Muslim are actually affected. And is there any law that commonly can given to all the non-Muslims, as well as any other protections law that is given to these people? Baik. Thank you. That's my question. Thanks. Terima kasih, Cik Kanan. Okay, Cik Kanan, saya memang bersetuju, dan kita telah menyebut contoh salah satu daripada peringkat awal. Kita menyebut bukan saja setakat Ashraf Aziza Abdul Rahman, tapi kita menyebut Jessie Chua dan juga Joshua B. di Sarawak yang berlaku. Jadi gejala ini tidak berlaku di kalangan Muslim sahaja, tetapi dia merentasi bangsa dan juga agama, dan berlaku di kalangan masyarakat-masyarakat yang agamanya lain daripada Melayu. Jadi sebagai orang yang menjaga hal ehwal agama Islam, saya hanya mengambil tahu tentang hal ehwal agama Islam. Tapi saya percaya bahawa naluri bahkan masyarakat dan agama sendiri tidak bersetuju. Sebab itu apabila Pastor O yang sendiri, kita lihat bahawa dalam Kristian ni menolak dia untuk melakukan apa yang dicadangkan itu. Jadi dengan ini kita percaya bahawa dalam agama lain, bahkan dalam masyarakat yang sihat, menolak pemikiran gejala sonsang ini. Cuma sejauh mana akta ini ada untuk mencegah itu, saya kena minta masa untuk menyemaknya akta ni baliklah. Dan Orang kata undang-undang sivil itu tidak begitu jelas tentang hal ini. Mungkin kerana kita kurang mengambil hal yang serius, saya rasa lah. Tapi saya akan ambil perkara ini sebagai satu perkara yang serius untuk saya semak balik. Saya bimbangkan apa kalau nanti mereka mempertikaikan, kalau begitu orang bukan Melayu, bukan Islam boleh berkelakuan seperti itu, sedangkan orang Islam tidak boleh.
Kita kena tengok begini ya. Kita sebab itu kita ada undang-undang Islam dan juga undang-undang sivil. Ya. Ya, saya kena semak balik dari segi undang-undang sivilnya sejauh mana undang-undang ini dikuatkuasakan kepada bukan muslim sebab undang-undang ni berbeza. Pun begitu, yang penting kalaupun dari segi agamanya berbeza tetapi masyarakat dan budaya orang Malaysia sebenarnya menolak sama ada daripada apa agama sekalipun. Kalau kita bertanya kepada seorang yang beragama Kristian ataupun Buddha dan sebagainya, saya percaya mereka juga menolak. Jadi atau boleh saya katakan ramai sekarang ni free thinker yang menyebabkan rakyat kita ni juga seolah-olah menerima apa yang berlaku di barat. Itulah yang kita sebut daripada peringkat awal mengapa kita masuk dalam kerusi panas ini, untuk menyedarkan masyarakat kita bahawa sejauh mana sekalipun aliran barat itu masuk, tetapi acuan Malaysia itu harus diteruskan dan kita tidak semestinya mengikuti apa saja yang dibawa oleh barat. Ya, barat bawa budaya punk, barat bawa budaya unisex dan sebagainya. Kita mengikut segala-galanya. Di sinilah perlu ada penapisan dan juga menyaring apa yang perlu kita ambil dan apa yang perlu kita tolak. Okey, baik. Kita ke pemanggil seterusnya, Cik Rajan. Ya, halo. Ya. Ya, selamat petang. Selamat petang. Ya, soalan saya begini. Adakah kerajaan ada cadangan untuk membuat pusat pemulihan akhlak untuk orang-orang begini? Sebab saya rasa kalau kita dapat tahu orang-orang macam ni dah dia terjerumus dalam akhlak macam ni kan. Kalau kerajaan dapat tahu, saya rasa ada undang-undang balik dia boleh betulkan sebelum dia terlambat. Baik. Terima kasih Cik Rajan. Itu pandangannya ataupun itu soalannya. Ada ataupun tidak? Cik Rajan tu saya kurang dengar tadi. So dia kata ada atau tidak kerajaan mengambil tindakan atau apa? Maksudnya ada bengkel, bukan bengkel, maksudnya ada pusat-pusat untuk memulihkan mereka ini. Kalau dari segi untuk orang beragama Islam, macam saya sebut tadi lah, pusat latihan jelebu tu memang ada di Negeri Sembilan yang memang kita bawa mereka ni. Cuma kita tidak begitu mewar-warkan. Tapi atau soalnya mereka ini masuk secara sukarela. Tidak boleh kita paksa tidak ataupun ada diarahkan oleh mahkamah untuk mereka pergi ke pusat pemulihan akhlak itu. Ya, seperti mana yang berlaku pada kes Natasha yang berlaku di Perlis, di mana setelah dinasihatkan dan secara sukarela dia masuk di dalam kem kita ini dan sanggup untuk motong rambut dan sebagainya. Zul kena faham ya bahawa bagi mereka yang kecelaruan gendernya, yang tubuhnya lelaki tetapi perasaannya menjadi perempuan ini, pada mereka rambut ini merupakan mahkota segala-galanya. Jadi untuk potong rambut bukan satu cerita yang mudah ini, macam dengan membunuh diri mereka sendiri. Jadi bila Natasha sanggup untuk potong rambut dan kata berkorban untuk balik ke pangkal jalan, pada saya kita ada beberapa pilihan. Mencemuh, mentertawakan mereka ini, menyisihkan mereka ini, atau membimbing mereka ini. Tidak ramai yang mau mengambil tindakan untuk membimbing, memberi peluang kepada mereka ini mencari diri mereka sendiri. Tapi kita, cemuh mereka ni, tak guna ambil tindakan dan sebagainya. Tapi mereka ini didekati. Apa yang kita buat? Kita dekati dan kita cuba menyedarkan dia bahawa, tahu tak siapa diri awak yang sebenarnya? Dia sedang mencari sebenarnya. Percayalah bila mereka ini didekati, mereka sebenarnya hilang track atau landasan itu dan perlu didekati untuk dibawa semula. Okey, baik. Sejauh mana Natasha berubah sekarang ini? Kita jawab sekejap lagi. Kita beri laluan kepada Kemas Kini Berita untuk waktu ini. Kembali seketika nanti.